Selamat datang ke channel Jago Chong dan hari ini kita akan belajar bab 1 matematik tambahan tingkatan 4 di mana kita akan tumpukan perhatian kepada subtopik 1.1 fungsi. Bahagian ini sebenarnya hampir serupa dengan apa yang kita belajar semasa tingkatan 2 di mana kita akan kenali apa itu fungsi. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita imbas kembali apakah 4 jenis hubungan antara objek dan image. Objek itu adalah unsur yang masuk atau boleh juga dipanggil sebagai input dan unsur yang keluar itu dipanggil sebagai image atau output. Jadi di sini kita ada 4 jenis iaitu bermula dengan hubungan 1 kepada 1 di mana kita perhatikan setiap objek hanya mempunyai satu image. Dan hubungan yang kedua tu adalah hubungan banyak kepada satu di mana kita nampak ada banyak objek yang hanya mempunyai satu image. Dan hubungan yang ketiga itu adalah satu kepada banyak di mana kita perhatikan satu objek tu mempunyai banyak image. Dan hubungan yang keempat tu adalah banyak kepada banyak di mana kita nampak banyak objek itu mempunyai banyak image. Itulah macam mana kita klasifikasikan hubungan antara objek dan image, dan di sini hanya dua hubungan yang menepati syarat untuk menjadi fungsi, iaitu fungsi itu adalah hubungan yang hanya mempunyai satu image. Jadi di sini hubungan yang menepati syarat ini adalah hubungan 1 kepada 1 dan hubungan banyak kepada 1. Jadi di sini syarat utama untuk fungsi adalah setiap objek itu hanya boleh mempunyai satu image sahaja. Jadi di sini hubungan 1 kepada 1 dan banyak kepada 1 itu menepati syarat untuk menjadi fungsi. Dan selalunya saya memberi satu contoh atau tips untuk senang ingat. Contohnya fungsi adalah seperti manusia di mana kalau kita makan apa-apa saja kita hanya akan keluar satu saja. Contohnya anda makan nasi, anda akan keluar tahi. Anda makan mie pun keluar tahi. Anda makan kuih tiaw pun keluar tahi juga. Jadi fungsi adalah yang keluar satu sahaja. Jadi mari kita lihat seterusnya. Jadi seterusnya kita perlu tahu dalam kitabnya fungsi ini kita ada dua cara untuk tuliskannya dalam tata tanda fungsi, iaitu kita sama ada boleh tuliskan dalam bentuk seperti ini atau dalam bentuk seperti ini. Jadi di sini kalau kita nak bacakannya adalah kita akan baca fungsi f memetakan x kepada x kuasa 2. Dan x ini adalah kita punya objek dan yang keluar tu adalah kita punya image. Jadi itulah caranya nak tuliskan tata tanda fungsi, dan mari kita lihat contoh. Jadi contoh di sini, adakah hubungan yang berikut ialah satu fungsi? Jelaskan. Jadi kita lihat A dahulu, kita perhatikan adakah setiap objek itu mempunyai satu image. Jadi di sini kita ada nampak 3 dan 4 tu mempunyai image-nya E, 5 itu mempunyai image-nya F, dan kita perhatikan 6 tu. 6 itu adalah objek yang tidak mempunyai image langsung. Jadi di sini kita perlu berhati-hati kerana kita punya 6 tu tidak mempunyai sebarang image, maka ini adalah bukan fungsi. Bukan fungsi kerana 6 tidak mempunyai image. Jadi di sini kita akan ada satu keadaan yang lain sikit. Sebab tadi kita belajar setiap objek itu mesti mempunyai satu image untuk layak menjadi fungsi, di mana hubungannya adalah 1 kepada 1 dan banyak kepada 1. Jadi di sini walaupun kita nampak hubungan di sini adalah banyak kepada 1, disebabkan 6 itu tidak mempunyai image, maka ini menjadikannya bukan fungsi. Jadi kita lihat pula soalan B. Soalan B itu 3 dan 4 tu mempunyai image-nya E, iaitu hubungan banyak kepada 1, dan 5 itu mempunyai image-nya G. Jadi di sini hubungannya adalah banyak kepada 1. Jadi kita akan tuliskan ya kerana setiap objek mempunyai satu image. Jadi kita mesti periksa setiap objek mesti mempunyai satu image.
dan jangan ada yang tiada image tu. Kalau ada yang tiada image, maksudnya dia bukan fungsi lah. Jadi begitu sahaja untuk bahagian ni. Mari kita lihat contoh seterusnya. Tentukan sama ada graf yang berikut ialah satu fungsi atau bukan dengan menggunakan ujian queries mencangcang. Jadi di sini saya nak terangkan di mana kita punya objek dan image. Jadi X ini adalah kita punya objek dan Y ini adalah kita punya image. Dengan menggunakan garisan mencangcang itu, maksudnya adalah garisan yang menegak tu, kita boleh semak adakah setiap objek itu hanya mempunyai satu image. Contohnya kalau saya lukiskan satu garisan mencangcang di sini dan di sini dia akan bersilang di sini. Maka apabila bersilang, saya akan keluar untuk pergi ke paksi Y. Nilai objek ini hanya mempunyai satu image. Maka ini adalah satu fungsi. Jadi kita lihat soalan B pula. Kalau saya lukiskan satu garisan mencangcang di sini, saya akan bersilang dengan dua bahagian. Maksudnya, nilai X ini adalah objek ini akan mempunyai dua image, iaitu di atas dengan bawah. Maka ini adalah bukan fungsi. Kerana menghasilkan dua image. Maka inilah yang dipanggil sebagai kaedah garis mencangcang untuk menguji sama ada sesuatu graf itu adalah fungsi atau bukan. Jadi mari kita lihat soalan seterusnya. Dengan menggunakan tata tanda fungsi, ungkapkan hash dalam sebutan X bagi setiap gambar raja anak panah yang berikut. Jadi seperti tadi, kita ada dua kaedah untuk tuliskan tata tanda set. Jadi kita hanya perlu tuliskan kita punya H, X, lepas tu satu tanda, lepas tu kita lihat apakah jenis hubungannya. Jadi 3 ini, objek 3 ini akan menjadi negatif 3. 5 ini menjadi negatif 5. 8 ni menjadi negatif 8. Jadi di sini sebenarnya hubungannya adalah negatif X. Iaitu tukarkan objek kita dengan darab negatif sahaja. Maka kita lihat soalan B pula. Kita sekali lagi tuliskan h.x. Lepas tu dengan arrow ni kita lihat 2 ini menjadi 4. Negatif 2 pun menjadi 4. Jadi kita lihat ni sebenarnya adalah kuasa 2. Jadi hanya kuasa 2 sahaja yang akan menjadikan 2 itu sama ada negatif atau positif tu menjadi positif 4. Jadi di sini adalah X kuasa 2. Jadi begitulah caranya untuk tuliskan tata tanda set. Jadi mari kita lihat seterusnya. Jadi seterusnya kita akan belajar untuk membezakan antara image, objek, domain, kodomain dan julat. Sebenarnya kita sudah belajar tadi apa itu image dan objek. Image itu adalah apa yang keluar dan objek itu adalah apa yang masuk. Dan objek dan image itu sebenarnya adalah satu persatu lah. Contohnya kita punya objek 1 ini mempunyai image-nya 3. Jadi ini adalah satu persatu. Kalau masa satu persatu itu kita akan panggilnya objek dan image. Dan kalau kita ada kumpulan yang besar, contohnya kita punya objek, sekumpulan objek ini kita akan panggilnya sebagai domain. Jadi kita akan tuliskan domain kita adalah 1, 2 dan 3. Untuk kodomain pula, dia adalah semua kumpulan pada image ini. Jadi di sini kalau dia adalah dalam bahagian ini semuanya dipanggil sebagai kodomain, iaitu 3, 6, 9, 12. Tetapi apa beza pula kodomain dengan julat? Julat itu adalah nilai yang disambung atau dipadankan dengan objek. Dan perhatikan kita ada satu nilai yang tidak dipadankan, iaitu 12. Maka julat kita hanya 3, 6 dan 9 sahaja. Jadi julat itu hampir serupa dengan kodomain, cumanya julat itu adalah image yang ada pasangan dengan objek. Jadi kodomain itu pula adalah meliputi semualah. Jadi kita lihat contoh soalan. Jadi di sini kita ada dua jenis soalan yang diberi, iaitu sama ada dia boleh bagi dalam bentuk fungsi diskrit. Fungsi diskrit itu datangnya daripada data diskrit di mana kita hanya menghitung saja dan biasanya dia akan melibatkan nombor bulat. Contohnya bilangan pelajar, kita akan bilangkan 1, 2, 3. Kita tidak akan ada 1,5 atau 2,5. Jadi di sini itu dipanggil sebagai diskrit. Jadi diskrit ini kita akan ada nombor yang
khusus saja, dan tidak ada perpuluhan punya. Jadi domain di sini adalah kita punya objek, iaitu apa yang masuk adalah 1, 2 dan 3. Jadi itu adalah kita punya domain, dan codomain itu adalah kita punya image, iaitu 3, 6 dan 9. Dan julat di sini disebabkan kita tidak ada nilai yang lain, maka julat ini adalah nilai yang sama seperti codomain, iaitu 3, 6, 9. Jadi kedua pula kita akan perhatikan apa itu di fungsi selanjar. Fungsi selanjar itu sebenarnya datang daripada data selanjar, iaitu kita akan menggunakan sesuatu untuk mengukur, dan biasanya kerana kita mengukur kita akan wujud perpuluhan. Contohnya kita punya berat, mungkin kita punya berat adalah 80.5.6. Itulah dipanggil sebagai data selanjar, dan kita akan nampak graf itu akan disambungkan sama ada dengan garis lurus atau garis lengkung. Maksudnya kita wujud nilai di antara setiap nilai bulat tu. Contohnya dia boleh dalam bahagian ni, dalam bahagian ini. Jadi di sini untuk bahagian ini kita punya domain, codomain dan julat tu akan wujud dalam bentuk ketaksamaan. Jadi di sini kita akan nampak yang bahagian atas ni adalah kita punya julat, dan bahagian ini adalah kita punya domain. Jadi domain kita ini adalah antara 1 dengan 3. Untuk kita punya codomain pula, kita akan tuliskan dia adalah antara 3 sampai 9. Jadi julat kita pun sama juga. Julat itu akan sama seperti kita punya codomain, iaitu antara 3 dengan 9. Dan perhatikan kita akan tuliskan sama dengan sebab dia terlibat dengan nombor bulat tersebut. Jadi inilah caranya untuk tulis. Lakarkan graf fungsi yang berikut untuk domain -2 sampai 4. Seterusnya nyatakan julat yang sepadan dengan domain yang diberi. Jadi di sini kita perlu masukkan nilai itu, dan di sini ini dipanggil sebagai modulus. Modulus tu bermaksud kita akan hapuskan negatif tu. Jadi walaupun kita nampak ada hasil negatif, kita akan jadikan ia positif. Hasil untuk semua modulus tu dia akan positifkan semua. Jadi di sini kita akan binakan jadual dulu, iaitu kita akan binakan X dan Fx. X itu adalah kita punya objek, iaitu dia akan masuk -2, -1, sifar 1, 2, 3, 4. Di mana kita masukkan ke dalam rumus tu, -2 masuk ke sini, dia akan keluar +2 saja. -1 dia akan keluar 1. Jadi sifar 1 itu memang 1, 2, 3 dan 4. Jadi bezanya hanya pada bahagian ini, di mana negatif masuk tu dia akan menjadi positif keluar. Jadi dalam kita punya lukisan tu, kita lukiskan kita punya paksi dulu, iaitu paksi Y dan paksi X. Dan seterusnya kita tandakan dia punya skala, iaitu di sini kita ada -2, -1, sifar 1, 2, 3, 4. Selepas tu plotkan Y pula 1, 2, 3, 4. Dan kita tandakan -2 masuk, dia akan keluar +2. -1 masuk, dia akan keluar 1. Dan sifar disifar. Dan bahagian ni memang 1, 2, 3 dan 4. Seterusnya kita hanya sambungkan saja. Dan kita akan perhatikan setiap nilai image tu memangnya akan berada di bahagian positif saja. Dan soalan di sini dia minta kita tentukan julat, iaitu apakah yang keluar. Julat di sini disebabkan kita sambung semua, maka kita akan tuliskan julat tu dalam bentuk ketaksamaan, iaitu dia akan di antara sifar dengan 4. Jadi ini adalah kita punya julat. Anda boleh tuliskan sama ada Y, atau anda boleh tuliskan juga dalam bentuk Fx. Jadi begitulah caranya untuk selesaikan soalan ni. Jadi seterusnya kita lihat fungsi f tu ditarifkan oleh fx 2x tambah 3 per x. Cari.
Jadi di sini kita perlu jelas apa yang kita mau cari. F-3 ini sebenarnya adalah nak carikan image untuk objek 3 ini. 3 ini adalah objek. Dan objek ini masuk ke dalam fungsi, dia mau hasilkan apakah image-nya. Jadi sebenarnya bahagian ni adalah mencari image, iaitu kita masukkan nilai 3 ke dalam X tu. Dan ganti kirakan, kita dapat ni adalah 6 tambah 1 iaitu 7. Jadi objek 3 ini mempunyai image-nya 7. Dan B itu image bagi 1. 1 ni adalah objek. Mencari image tu maksudnya kita masukkan 1 tu ke dalam fungsi. Dan sekali lagi kita kirakan. Dan kita akan dapat ni adalah 2 tambah 3 iaitu 5. Maksudnya image bagi 1 tu adalah 5. Dan seterusnya kita lihat bahagian C, nilai-nilai X yang mungkin apabila image-nya ialah 5. Sebenarnya nilai-nilai X tu sebenarnya adalah carikan apakah objeknya. Kalau image-nya adalah 5. Maka kita gantikan, kita gantikan fx tu dengan 5. Kita akan tuliskan 2x tambah 3 per x sama dengan 5. Seterusnya kita akan hilangkan dulu penyebut. Jadi kita akan darabkan semua tu dengan x. Darab dengan x. 2x darab x tu 2x kuasa 2 tambah 3 sama dengan 5x. Selepas tu kita akan pindahkan 5x ke sebelah. 2x kuasa 2 tolak 5x tambah 3 sama dengan sifar. Dan kita akan faktorkan ini. Jadi nak faktorkan ini, anda boleh gunakan kalkulator. Dan kalau tak pandai guna kalkulator, anda boleh rujuk video saya untuk menentukan punca untuk fungsi kuadratik bab 1 matematik tingkatan 4. Jadi bahagian ni kita boleh gunakan penyelesaian ini. Jadi kita akan tuliskan ini adalah 3 dan ini adalah 1 dengan negatif. Jadi di sini apabila kita faktorkan, kita dapat ni 2x tolak 3 dan x tolak 1 sama dengan sifar. Jadi kita akan dapat 2x tolak 3 sama dengan sifar, x tolak 1 sama dengan sifar. Jadi nilai yang mungkin tu adalah x tu sama dengan 3 per 2 atau x tu sama dengan 1. Jadi kita ada dua nilai yang mungkin bagi kita punya x. Jadi begitu sahaja untuk bahagian subtopik 1.1 ini, di mana kita belajar apakah hubungan yang menjadi fungsi, iaitu ingat setiap objek itu mesti mempunyai satu image sahaja. Dan perlu kenali macam mana caranya untuk tuliskan sesuatu fungsi itu dengan tata tanda set, iaitu kita ada dua kaedah untuk tuliskannya. Dan juga belajar untuk bezakan antara domain, kodomain dan julat. Jadi begitu saja untuk bahagian video ni. Saya harap video ni dapat membantu adik-adik semua untuk lebih memahami 1.1 matematik tambahan tingkatan 4 ini. Kalau rasa membantu, sila bagi like dan share dengan rakan-rakan. Jadi itu saja untuk video ni. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.